Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid kelas tahun 4, terutamanya 4 berkat. Jadi insya-Allah untuk PDPR kita bagi PKP 3.0 kali ini, Ustaz ingin ulang kaji tajuk yang telah kita pelajari berkenaan dengan bidang Jawi. Jadi Ustaz harap semua murid-murid bersedia dengan buku teks masing-masing. Boleh tengok pada muka surat bermula muka surat 57, iaitu tajuk yang kita nak pelajari pada minggu ni, kenali saya. Kita dah belajar berkenaan dengan unit 1 kenali saya, iaitu kedudukan hamzah. Jadi hari ini Ustaz akan berikan kamu kerja, iaitu projek yang kamu kena buat. Jadi sebelum Ustaz serahkan tugasan ini kepada kamu, kita ulang kaji sekali lagi berkenaan tajuk yang telah kita pelajari semasa PDP yang bersemuka tempoh hari. Jadi untuk kedudukan hamzah, yang pertama kita dah pelajari hamzah di atas huruf alif, iaitu ketika mana hamzah itu menerima imbuhan di, se dan juga ke. Okey, contohnya bila sesuatu perkataan itu hanya perkataan itu sahaja, contohnya urus, tidak ada imbuhan di hadapannya, maka tidak perlu diberikan huruf hamzah di atas alif. Akan tetapi apabila hamzah ataupun perkataan itu menerima imbuhan di hadapannya, iaitu imbuhan pertama, imbuhan di, maka mestilah diletakkan hamzah di atas huruf alif. Jadi diuruf. Diurus. Okey, murid. Kemudian contoh yang kedua. Alih. Kalau hanya perkataan alih, tidak perlu diletakkan hamzah di atas huruf alif. Tetapi apabila dia menerima imbuhan di hadapannya, iaitu imbuhan di, maka perlu diletakkan huruf hamzah di atas huruf alif. Jadi alih, di alih, di alih. Baik, seterusnya. Untuk perkataan orang, okey, Ustaz dah belajar laju sebab kita dah belajar tajuk ini. Okey. Perkataan orang menerima imbuhan daripada imbuhan awalan se, okey, perlu letakkan hamzah di atas huruf alif, iaitu seorang. Perkataan seterusnya, ikat. Okey, ikat. Kalau perkataan itu saja, tidak perlu diletakkan hamzah di atas alif, memadai dengan ikat. Akan tetapi sekiranya dia menerima imbuhan daripada imbuhan di hadapannya, iaitu imbuhan se, perlu diletakkan huruf hamzah di atas huruf alif, menjadi seikat. Okey, seterusnya. Seterusnya perkataan arah. Okey, perkataan arah. Okey, kalau perkataan itu saja, tidak perlu diletakkan huruf hamzah di atas alif. Okay. Tetapi sekiranya dia menerima imbuhan di hadapannya, perlu diletakkan hamzah di atas alif, menjadi ke arah. Okey. Ustaz kembali kepada perkataan tadi. Yang ni kita tak baca seikat, dia tetap seikat. Bunyinya tetap ikat. Seikat. Hamzahnya di atas alif. Walaupun hamzahnya di atas alif, bunyinya masih lagi i. Bukan seikat, tapi seikat. Baik. Kemudian kedudukan hamzah yang kedua, iaitu hamzah di bawah huruf alif. Okey. Bila huruf hamzah perlu berada di bawah huruf alif? Yang pertama, apabila kata dasar berasal daripada bahasa Arab. Contohnya Islam. Okey, perkataan Islam ini adalah perkataan yang berasal daripada bahasa Arab. Begitu juga contoh perkataan iman. Perlu diletakkan hamzah di bawah alif. Yang kedua, perkataan yang bermula dengan i tunggal. Contohnya i dagang, ERPH, okay, email. Perlu diletakkan hamzah di bawah alif. Kemudian yang ketiga, kata sapaan kata sapaan perlu diletakkan hamzah di bawah alif. Okay. Murid, kita berpindah kepada muka surat 60 pula. Okey, muka surat 60.
iaitu hamzah 3/4 daripada garisan. Ni juga Ustaz dah terangkan dalam kelas tempoh hari. Okey, perkataan yang pertama, perkataan berimbuhan an dan juga i. Okey, hamzah bila masa ataupun bila hamzah ditulis 3/4 daripada garisan. Iaitu apabila yang pertamanya bila perkataan berimbuhan an dan juga i. Contohnya imbuhan an, hamzah nun, tajaan, bacaan, kejayaan, hamzah nun, imbuhan hamzah nun, tajaan, perasaan. Okey, bila contoh-contoh perkataan begini, bila hamzah itu berimbuhan, menjadi imbuhan bagi perkataan ini, maka hamzah ditulis 3/4 daripada garisan. Kemudian sekiranya hamzah itu sebagai imbuhan i ataupun hamzah ya, merwanai, hargai, melalui, disukai, juga ditulis dengan 3/4. Kalau kita tulis dia setara dengan ru'ya, maknanya salah. Dia kena 3/4 daripada garisan. Kemudian hamzah 3/4 daripada garisan ditulis ketika digunakan untuk kata nama khas, iaitu ni biasa nama orang Cina lah, ang dan juga ong. Hamzah ditulis di awal perkataan pada dua nama ini sahaja. Nama ang dan juga nama ong. Okey, ang dan juga ong, hamzah digunakan ataupun ditulis 3/4 daripada garisan. Manakala situasi yang ketiga, hamzah ditulis pada 3/4 kata dasar apabila hamzah itu menerima ataupun berada dalam perkataan yang mengandungi kata dasar daripada suku kata gabungan ai, au dan ui. Contohnya au, paus. Ni au. Ni au ni dia kata ni au ni, paus. Kalau ai pula pai, ai, pai. Kalau ui ni buih, 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 duit. Duit raya. Duit. Ui. Duit. Ui. Duit. Buih. Okey. Jadi, bila kata hamzah tu berada dalam perkataan yang mengandungi kata dasar gabungan ai, au, ai dan juga au, juga ui. Jadi, hamzah kita perlu tulis 3/4 daripada garisan. Okey. Ini Ustaz dah tekan dalam kelas hari itu. Kita berpindah kepada hamzah setara dengan garisan. Ini kedudukan yang seterusnya, iaitu hamzah setara dengan garisan. Jadi kita dah belajar 1, 2, 3. Dah 3. Okey, 3 kedudukan hamzah kita dah ulang kaji pada pagi ini. Sebenarnya kedudukan yang keempat, hamzah setara dengan garisan. Hamzah ditulis setara dengan garisan. Contohnya Al-Quran, wudu, ulama, doa, anbiya, isya, ikhfa. Bilakah hamzah ditulis setara dengan garisan? Yang pertama, apabila kata dasar berasal daripada bahasa Arab. Inilah Al-Quran ni bahasa Arab. Wudu juga bahasa Arab. Kita air semayang dah. Ulama juga daripada bahasa Arab. Doa juga daripada bahasa Arab. Cuma kita pinjam daripada bahasa Arab menjadi percakapan dalam kehidupan kita. Berdoa. Itu adalah ulama, seorang ulama. Anbiya juga kata bahasa Arab. Isya, menunaikan solat isya. Ikhfa, okey, juga daripada bahasa Arab. Kemudian, yang ni hamzah setara dengan garisan. Ini yang kedudukan keempat. Manakala yang terakhir iaitu kedudukan hamzah berumah. Hamzah berumah. Malaikah, Izrail, Mas'alah, Jibrail, Mikail, Tahniyah. Okey, hamzah berumah. Dia ada rumah ni. Kita tengok penerangan dia. Bentuk hamzah mempunyai rumah mengikut keadaan. Apabila terdapat huruf yang tidak boleh bersambung sebelumnya, contohnya malaikah. Okey, kalau hamzah gini, hamzah gini. Kat malaikah, Izrail, Jibrail, Mikail ni, kita bagi rumah gini.
Rumah dia. Berumah ni, rumah dia kita bagi ni. Hamzah duduk ujung tu. Ujung itu dah kata. Ujung kat beranda dah Hamzah duduk. Sebab apa dia tulis gini? Tak sama rumah dia dengan yang ni. Kerana terdapat huruf yang tidak boleh disambung sebelumnya. Macam contoh malaikah, huruf alif. Izra'i, huruf alif juga. Alif. Ini juga alif. Ni Ustaz terang dah. Huruf-huruf sombong. Okey, yang perkataan roda tu. Kalau Ustaz dah terang dah kelas hari tu. Okey, huruf yang tidak boleh sambung selepasnya. Mana kita akan bagi Hamzah berumah macam ni. Baik, murid. Kemudian, rumah yang macam ni. Di tengah ni. Macam ni rumah Samidi. Di tengah ni. Apabila terdapat huruf yang boleh bersambung sebelumnya. Contohnya masalah. Masalah tahniah. Jadi, depan Hamzah ni huruf sin. Bila huruf sin, huruf sin boleh sambung selepasnya. Jadi, kita guna rumah macam ni. Tahniah. Huruf ya. Ya boleh sambung dengan huruf selepasnya. Jadi, kita gunakan rumah Hamzah berumah seperti ini. Okey, manakala gambar mentol ni. Mentol ni penerangan untuk Hamzah setara dengan garisan. Ni juga Ustaz dah terang dalam kelas hari itu. Iaitu saiz huruf Hamzah yang berada setara di atas garisan adalah lebih besar daripada saiz huruf Hamzah pada kedudukan yang lain. Sekiranya menerima imbuhan apitan, huruf Hamzah ditulis 3/4. Contohnya didoakan. Okey, contohnya. Okay. Yang pertama dia kata huruf Hamzah yang setara ni dikena saiz besar sikit banding huruf Hamzah lain. Awak tengok contoh. Ni kecil. Okey, tapi Hamzah yang setara garisan ni dia kena tulis besar. Sama saiz dengan geng-geng hak ni. Huruf-huruf selepas dia tu. Huruf-huruf sebelum dia. Okey, sama saiz dengan huruf sebelum dia. Manakala huruf Hamzah setara ni, asal dia gini. Tetapi kalau dia menerima imbuhan apitan. Bila sebut imbuhan apitan ni, depan se, belakang se. Okey, contohnya didoakan. Bila diterima imbuhan-imbuhan, maka imbuhan apitan, maka Hamzah itu perlu ditulis 3/4 daripada garisan. Didoakan. Jadi Hamzah di atas. Okey, faham murid? Ni semua Ustaz dah terang dalam kelas pada hari kita bersemuka tempoh hari. Jadi murid-murid, untuk tugasan murid-murid hari ini dan juga sekiranya tidak siap, boleh murid-murid siapkan pada hari Rabu, iaitu PDPA kita pada kali yang kedua untuk minggu ni. Jadi selepas menonton menonton YouTube ini, murid-murid boleh siapkan tugasan KMR Jawi ataupun tugasan projek Jawi yang Ustaz sediakan. Okey. Jadi murid-murid untuk projek ni, sebelum tu tengok penerangan dia. Okey, untuk projek ini Ustaz namakan idea dia Kad Ajaib Menjelaskan Kedudukan Hamzah. Kad Ajaib, jadi murid-murid tulis tajuk ini, Kad Ajaib Menjelaskan Kedudukan Hamzah. Okey. Ni yang kita nak tahu ni, berapakah jenis Hamzah yang ada. Kita dah belajar tadi, Ustaz dah ulang kaji tadi. Kemudian, apa yang murid perlu buat? Menghasilkan 2 kad pot up Hamzah. Pilih 2 daripada 5 jenis Hamzah yang kita pelajari tadi. Okey, kita belajar 5 tadi. Yang pertama, Hamzah di atas alif, Hamzah di bawah alif, Hamzah 3/4 daripada garisan, Hamzah setara dengan garisan, dan yang terakhir, Hamzah berumah. Okey. Kemudian menulis contoh perkataan yang terdiri daripada huruf Hamzah pada kad. Kalau murid-murid pilih 2. Okey, contohnya 2 kedudukan Hamzah. Murid-murid pilih Hamzah di atas alif dan juga Hamzah di bawah alif. Murid-murid boleh pilih contoh. Contohnya pilih Islam dan juga alif. Okey. Maknanya 2 jenis perkataan, 2 jenis kedudukan Hamzah. Perkataan boleh murid-murid boleh perbanyakkan. Okey. Kemudian tulis contoh ayat yang mengandungi huruf Hamzah tersebut. Mana kita pilih contohnya Islam. Kita buat ayat tentang Islam. Umat Islam berpuasa di bulan Ramadan. Contoh. Dah aci dah. Tak boleh dah ambil ayat tu, kena ambil ayat lain pula. Okey. Dah tu contoh. Okey. Seterusnya.
Ini tugasan murid. Dapat menghasilkan 2 kad pop-up Hamzah. Pilih 2 daripada 5 jenis Hamzah. Ini Ustaz dah tengok tadi. Kemudian, pelaksanaannya Ustaz akan laksanakan secara atas talian semasa PDPR. Inilah. Ustaz dah mula kaji. Sekarang ni Ustaz nak serahkan tugasan ni, projek ini kepada murid-murid untuk merancang dan menghasilkan 2 kad pop-up Hamzah. Pilih 2 daripada 5 jenis Hamzah. Pilih 2 daripada 5 jenis Hamzah yang dipelajari. Okey. Kemudian murid menyatakan sebab Hamzah ditulis pada kedudukan yang berbeza. Contohnya murid pilih kedudukan Hamzah ditulis di atas alif. Nyatakan secara ringkas saja dalam kad pop-up itu. Nyatakan kenapa Hamzah ditulis di atas alif. Contohnya kerana perkataan itu berasal daripada bahasa Arab. Macam tu je. Okey. Kemudian buat contoh ayat. Okey, murid-murid boleh ya? Okey. Kemudian dah siap, Ustaz mohon murid-murid untuk PM Ustaz yang mana dah siap. Jadi tugasan ini Ustaz berikan 2 hari. Iaitu pada hari ini, iaitu hari Isnin dan juga hari Rabu. Okey. Jadi tarikh akhir adalah hari Rabu, iaitu kita ada PDPR sekali lagi pada hari Rabu. Jadi Ustaz tidak bersiarang lah pada hari Rabu tu. Cukup sekadar murid-murid menyiapkan tugasan Ustaz pada hari Rabu tu. Jadi hari Isnin ni, hari ni, mana hari ini murid-murid menonton YouTube Ustaz ni. Kemudian merancang. Murid merancang macam mana nak menghasilkan kad pop-up Hamzah tu. Okay, merancang cari bahan dulu. Kemudian hari Rabu ni ataupun hari Selasa dan Rabu 2 hari ada tu murid-murid cuba siapkan kad pop-up. Dan hari Rabu tu tolong hantar ataupun snap gambar tugasan masing-masing dan PM kepada Ustaz. Okey murid-murid. Jadi tengok kembali kepada buku teks kita tadi. Ini contoh kad pop-up. Tulis. Contohnya murid-murid memilih tajuk Hamzah di atas huruf alif. Okey, contoh perkataan diuruh, dialih, seorang, seikat, ke arah, keempat. Okey. Contoh ayat. Ayah membeli seikat sawi di pasar. Ayat mudah-mudah je murid. Jadi Ustaz nak awak ubah sikit. Hamzah di atas alif. Hamzah di atas huruf alif. Okey, macam ni buat. Kemudian tulis sebab dia. Perkataan berasal dari ataupun perkataan didahului dengan imbuhan di, se dan juga ke. Tulis sebab dia. Barulah tulis perkataan-perkataan ni. Dan seterusnya ambil daripada 1, 2, 3, 4, 5. 5 perkataan atau 4 perkataan yang murid-murid senaraikan. Ambil 2 daripadanya untuk buat contoh ayat. Faham? Contohnya dia ambil sini. Seikat dan juga keempat. Dia dah ambil semua sekali. Ambil 2 ayat saja. Jadi Ustaz nak gitu ke murid. Ustaz nak murid buat perkataan. Kemudian senaraikan 3 ayat. Bukan 2. 3 ayat. Daripada perkataan-perkataan yang murid berikan di atas. Boleh murid-murid? Okey. Ini langkah-langkah yang perlu kita buat dalam perancangan kita untuk melaksanakan projek kad ajaib. Kad ajaib, ni tajuk dia. Kad ajaib menerangkan huruf Hamzah. Ni tajuk dia. Kad ajaib menjelaskan kedudukan Hamzah. Okey. Okey, murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 63. Jadi murid, itulah saja PDPR kita secara online dan juga offline pada hari ini. Jadi murid-murid boleh tengok YouTube Ustaz ni untuk kita ulang kaji. Kemudian selesai saja murid-murid boleh merancang untuk melaksanakan kad ajaib menjelaskan kedudukan huruf Hamzah ini. Dan tugasan ini berterusan sehingga hari Rabu. Jadi hari Rabu Ustaz tidak online. Ustaz hanya menunggu murid-murid untuk menghantar hasil kerja kad ajaib menjelaskan huruf Hamzah masing-masing kepada Ustaz pada hari Rabu ni. Okey murid-murid, Ustaz harap jelaslah penerangan Ustaz pada hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.